Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzatin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini memaklumkan bahawa sebuah badan berkanun iaitu Autoriti Makanan Brunei Darussalam atau Brunei Darussalam Food Authority (BDFA) telah ditubuhkan sebagai pengawal selia dan Competent Authority ke atas keselamatan dan kualiti makanan di negara Brunei Darussalam mulai 1 Januari 2021. Visi dan misi BDFA adalah bagi memastikan produk makanan di negara ini selamat, bersih dan berkualiti, bagi menjamin keselamatan dan kesihatan pengguna serta bagi menubuhkan sebuah sistem kawal selia keselamatan makanan yang mantap dan berkesan. Objektif bagi penubuhan BDFA adalah bagi memastikan keselamatan dan kualiti makanan di negara Brunei Darussalam adalah di tahap yang maksima, menjadi single point of contact dalam hal ehwal makanan dengan menyatukan proses kerja yang berkaitan dengan makanan serta bertindak sebagai pemangkin dalam memperkembangkan dan menjadikan industri makanan tempatan lebih berdaya saing di arena antarabangsa. Antara lain fungsi dan peranan BDFA adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan makanan, piawaian makanan dan label makanan serta melaksanakan dan memudah cara pendidikan dan latihan kepada orang awam dan pengusaha yang terlibat dalam pengendalian atau pembekalan makanan bagi meminimalkan risiko pencemaran makanan. BDFA juga berperanan dalam mengawal selia import dan ekspor makanan, pembuatan, pemprosesan dan pengangkutan serta transit bagi memastikan rantaian bekalan makanan adalah selamat dan teratur. Dari segi akses pasaran, BDFA juga akan mengawal selia, membantu dan memastikan semua kilang perusahaan makanan tempatan yang mensasarkan untuk pasaran ekspor adalah mematuhi dan memenuhi undang-undang dan piawaian keselamatan makanan yang relevan. Bagi mencapai salah satu objektif BDFA iaitu sebagai single point of contact dalam hal ehwal makanan, beberapa peranan dan tanggungjawab dari bahagian dan unit-unit di bawah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan disatukan dan diambil alih oleh BDFA. Pemberigaan bagi memperkenalkan penubuhan BDFA serta perintah perundangan dan peraturan di bawah BDFA akan dilaksanakan secara berperingkat. Bagi maklumat lanjut, boleh menghubungi BDFA di alamat, telefon dan email seperti yang tertera. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes baru dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini meningkat kepada 186 kes. Dalam sara akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan kes ke-186 merupakan seorang lelaki berumur 38 tahun yang tiba ke negara ini dari India pada 12 Februari 2021. Tidak ada kontak terdekat bagi kes 186 ini didapati memandangkan telah dikuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini, manakala 2 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 45 kes. 760 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,552 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 741 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 100,667. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.
Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, institusi perbankan terbesar di negara Brunei Darussalam, sekali lagi terpilih sebagai bank paling kukuh di negara ini oleh balance sheet di ASEAN Banker TAB. Bagi senarai 500 teratas Asia Pasifik oleh balance sheet, BIBD naik 48 tangga dan kekal dalam senarai 500 teratas bagi 3 tahun berturut-turut. Kedudukan tersebut adalah berdasarkan pada kad skor yang terperinci dan telus yang menilai kedudukan bank-bank komersial dari 6 bidang penyata imbangan prestasi kewangan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amindiu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD, pengiktirafan tersebut merupakan satu penghormatan dan menjadi kebanggaan bagi bank tersebut kerana ia mencerminkan lanskap perbankan yang berdaya tahan di sebalik cabaran-cabaran yang dihadapi tahun lalu. Sementara Mubashir Kokar, Pengarah Urusan dan Ketua Eksekutif BIBD berkata, komitmen BIBD adalah untuk memastikan keperluan pelanggan dipenuhi, aset-aset dilindungi dan kepentingan disejajarkan. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Haiwal Masjid, Kementerian Hal Agama dan Belia-Belia Masjid awal pagi tadi mengadakan Wira Fajar, program belia sembahyang fardu subuh berjemaah di masjid. Program yang berlangsung di Masjid Skim Tanah Kurnia Rajati S3RJ Kampung Lambak Kiri itu antara lain bertujuan bagi mendidik para belia untuk mengerjakan sembahyang berjemaah di masjid serta memberikan pendedahan dengan aktiviti yang bermanfaat terutamanya aktiviti keagamaan di masjid-masjid. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah dan diteruskan dengan tazkirah subuh bertajuk Belia dan Semangat Patriotisme oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penceramah bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan pengarah pengurusan Al-Minhaj Center. Majlis disertai oleh 270 orang terdiri daripada ahli jawatankuasa takmir masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri, pegawai-pegawai kerajaan, persatuan dan pergerakan belia-belia masjid serta penduduk sekitar Kampung Lambak Kiri. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Ke arah mendukung konsep Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir, 233 pelatih program Hikmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-10 berjaya menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung pagi tadi di kem latihan PKBN Batu Apoi Temburong itu antara lain bermatlamat bagi melahirkan belia yang syumul dan cemerlang. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan diikuti dengan bacaan surah-surah khatam Al-Quran beramai-ramai dan bacaan takhtim. Antara yang hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para pelatih PKBN. Penyampaian sijil kepada para pelatih lelaki disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala sijil bagi pelatih perempuan disampaikan oleh Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program Khidmat Bakti Negara bukan sahaja menjadikan para pelatih kuat dari segi jasmani, malah yang lebih utama dapat mengukuhkan dan memantapkan lagi aspek kerohanian, keimanan dan ketakwaan mereka sepanjang mengikuti latihan PKBN.
Agama Islam menganjurkan kita beberapa langkah bagi menjernihkan dan membersihkan hati dengan memperbanyakkan zikir, taubat dan istighfar. Perincian mengenainya selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Umat Islam diseru agar tidak mengabaikan istighfar kerana ia sangat penting dalam kehidupan. Terdapat banyak fadilat ataupun kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang membaca dan mengamalkan istighfar dalam kehidupan seharian. Rasulullah SAW sendiri menjadikan istighfar itu sebagai amalan harian. Walaupun Rasulullah seorang yang maksum atau bebas daripada dosa, namun baginda tetap beristighfar setiap hari sebanyak 100 kali agar dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Fadilat Istighfar. Agama Islam telah mengajarkan kita beberapa langkah bagi menjernih dan membersihkan hati dan jiwa kita daripada sebarang dosa dan maksiat, yaitu dengan memperbanyakkan zikir, taubat dan istighfar. Hakikat istighfar dalam agama Islam itu adalah untuk menundukkan jiwa, hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil memohon ampun kepadanya dari segala dosa. Sesungguhnya perintah bertaubat dan beristighfar itu bukan hanya bagi orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa semata-mata. Malah kita semua adalah dituntut untuk sentiasa bertaubat dan beristighfar itu, serta jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak fadilat ataupun kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengamalkan istighfar. Adapun antara kelebihan istighfar itu ialah: pertama, memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menyenangkan hati dari kegelisahan dan gundah gulana. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, memperolehi perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari tipu daya dan hasutan syaitan. Kelima, memperolehi keutamaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berupa nikmat bagi sesiapa yang mengamalkannya, seperti diberi kelapangan, kesenangan, kesihatan serta rezeki yang melimpah. Kaedah daftar mengundi merupakan elemen yang penting dalam pemilihan ketua kampung, yang mana ia adalah sebagai penanda aras kepada keramaian pengundi pada majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung. Menurut pemangku Pegawai Daerah Tutong, majlis pengundian juga merupakan peluang bagi warga akar umbi untuk memilih pemimpin kampung, dan penduduk-penduduk kampung disarankan untuk merebut peluang ini sepenuhnya agar pemimpin yang dipilih merupakan pilihan majoriti dan bukan minoriti. Abang Hajimin bin Haji Maludin berkata demikian semasa majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Danau yang berlangsung pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Kampung Danau, Mukim Telisai, Daerah Tutong. Adalah penting juga bagi penduduk kampung mengundi, bukan saja bagi undian setuju, malahan bagi undian yang tidak setuju juga perlu dicatatkan dan direkod. Dan ianya adalah tanggungjawab sebagai seorang penduduk kampung. Perambah saya berharap majlis pengundian Kampung Danau ini akan dapat menjadi satu permulaan bagi memperbetulkan pendapat penduduk-penduduk kampung di daerah Tutong dan seterusnya, memberikan kepentingan penduduk-penduduk kampung untuk mengundi beramai-ramai sebagai mewakili majoriti kampung-kampung berkenaan. Sebelum pengundian dimulakan, sesi taklimat tata cara pemilihan dan pengundian calon disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Asnawi bin Awang Adnan, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2, Ketua Bahagian Institusi Mukim dan Kampung, Jabatan Daerah Tutong. Antara yang hadir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal Abang Haji Mahmud bin Haji Johari berusia 54 tahun
dan merupakan pesara anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei berpangkat Pegawai Waran 1. Seramai 192 orang penduduk kampung hadir mengundi daripada 226 orang yang berdaftar dan layak mengundi. Dari jumlah tersebut, 151 orang bersetuju, manakala 36 orang tidak bersetuju dan 5 undi rosak. Keputusan pengundian akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Seramai 14 kadet tentera College Universiti Perguruan Agama Sri Bekawan Kupu SB menerima kenaikan pangkat semasa majlis perasmian penubuhan kadet tentera bagi kadet tentera Kupu SB yang berlangsung di Dewan Tarbiyah di College Universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, dan Lieutenant Colonel Muhammad Zuratzin bin Haji Muhammad Yusof, Pegawai Pemerintah Simpanan Melayu di Raja Brunei, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Penubuhan kadet tentera tersebut antara lain bertujuan bagi memenuhi misi dan visi Kupu SB untuk melahirkan mahasiswa yang mempunyai pelbagai pengetahuan yang seimbang di antara bidang akademik dan latihan praktikal. Selain itu, dihasrat untuk melahirkan bakal-bakal guru agama dalam kalangan kadet tentera yang mempunyai ketahanan jati diri dari segi mental, fizikal dan emosi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Fashion with Style Festive and Clothes Bundle yang diusahakan oleh anak-anak belia tempatan mengetengahkan produk fashion yang dimajukan oleh anak Brunei sendiri. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pelancarannya disempurnakan oleh Kenal Bersara Pengenaji Maidin bin Pengenaji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara tersebut bermatlamat untuk menyatukan usahawan belia Brunei di bawah satu bumbung. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 28 Februari 2021 bermula pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Cerita sejarah Brunei kini boleh diperoleh hanya dengan mengimbas telefon bimbit melalui projek-projek yang dihasilkan oleh para pelajar College International Graduate Studies IGS. Buat pertama kali pada tahun ini, para pelajar College IGS mengaplikasikan penggunaan RT5 yang canggih. Paparan mengenai mengaplikasi penggunaan RT5 antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi hari ini. RT5 menggabungkan seni virtual dan seni realiti sekaligus meningkatkan lagi kualiti reka bentuk grafik seseorang. Semuanya dibuat melalui beberapa kajian dan pakar dalam bidang sejarah. Ini termasuk penghasilan postcard, lukisan dan juga buku. Penjelasan akan dapat didengar oleh pengguna dengan terdapatnya augmented reality mengenai projek-projek yang dipaparkan. Juga akan dipaparkan Ahad ini mengenai dengan perniagaan cendawan Mekah yang diusahakan oleh keluarga dan Nuraini binti Haji Badzawi, penduduk kampung Kulapis. Cendawan Mekah atau juga dikenali teh kombucha atau mut-mut adalah minuman peraman yang dibuat daripada teh, gula, skobi dan air bersih. Cendawan Mekah yang hidup subur hanya dalam air bersih dan bergula bermanfaat dan berfungsi sebagai penyembuh pelbagai penyakit yang telah banyak digunakan di banyak negara Asia. Ikuti paparan mengenai bahan-bahan tersebut dalam berita ekonomi Ahad ini, 28 Februari 2021 pukul 7 malam dan siaran ulangan pada 1 Mac 2021 pukul 2.30 petang melalui saluran RTB Perdana. Beberapa buah bengkel di negara ini dapati tidak berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Darat JPD melalui skim pengiktirafan bengkel yang beroperasi tidak mengikut piawaian atau pengiktirafan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar sama ada dari segi amalan, prosedur, keadaan premis dan bangunan bengkel, peralatan, alat ganti dan kepakaran.
Dapatan tersebut adalah hasil daripada operasi sepadu JPD bersama agensi-agensi penguatkuasa ke atas bengkel-bengkel kenderaan yang beroperasi di negara ini. Bengkel-bengkel yang tidak berdaftar dan tidak diiktiraf boleh menyebabkan pelbagai isu keselamatan. Orang ramai diseru untuk sentiasa berwaspada dan membuat pilihan yang bijak. Dalam pada itu, JPD juga meminta kerjasama pada pengusaha atau pemilik bengkel yang belum berdaftar agar tampil menjalani pemeriksaan dan pengiktirafan bengkel. Untuk maklumat lanjut, hubungi JPD di talian 245199 atau 80 atau 87 sambungan 111 pada waktu pejabat. Berdasarkan statistik kebakaran rumah pada tahun 2020, Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam telah menerima 76 panggilan kecemasan. Justru jabatan tersebut mengingatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah mencegah kebakaran sekurang-kurangnya dengan memiliki alat pemadam api jenis debu kering serta digalakkan untuk menyertai skim takaful perlindungan kediaman rumah bagi mengurangkan bebanan kewangan sekiranya ditimpa musibah atau kebakaran. Sehubungan itu, petang tadi, Insurans Islam Type General Takaful Sdn Bhd IITGT dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat mengadakan majlis penyampaian alat pemadam api jenis debu kering kepada para peserta skim takaful pemilik kediaman rumah dengan IITGT. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Brakas. Penyerahan alat pemadam api kepada 59 peserta skim tersebut disempurnakan oleh Hajah Siti Mayang binti Haji Hussein, penolong pengarah perancangan, latihan dan kaki tangan di Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ia merupakan salah satu penghargaan IITGT kepada para peserta di samping meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan kebakaran dan penggunaan alat pemadam api secara betul. Selain alat pemadam api jenis debu kering, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyarankan orang ramai agar memiliki selimut api dan alat pengesan asap. Kaunseling merupakan proses bagi menggalakkan perkembangan individu dan meneroka keperluan serta masalah bagi mengembangkan personaliti seseorang. Dalam persekitaran kerja kejururawatan dan perbidanan, kaunseling merupakan kaedah yang membantu dalam proses menganalisis masalah. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa acara Nursing Potpourri, anjuran Persatuan Jururawat Penjuru Negara Brunei Darussalam yang berlangsung pagi tadi di Hotel Jeruton, Jerudong. Di Universiti Brunei Darussalam. So basically I'm just sharing some slides on my reflections. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nur Aidah binti Abdullah yang dipertua Persatuan Jururawat Penjuru. Dengan tajuk Counselling in Nursing Practice, forum disampaikan oleh Dayang Hajah Salmah binti Haji Muhammad Nur, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Persatuan Jururawat Penjuru. Melalui forum ini, para peserta diharap dapat menambah pengetahuan dan memberikan peluang meningkatkan lagi perkhidmatan jururawat dan bidan kepada lebih berdaya saing dan prestasi tinggi kepada masyarakat peringkat global. Ekspedisi Jelajah Bukit Belalong yang bermula sejak 23 Februari lalu berakhir semalam dengan penyampaian sijil kepada 34 peserta ekspedisi di Outward Bound, Brunei Darussalam. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Abang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ekspedisi merupakan salah satu program Festival Hari Kebangsaan 2021 bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37. Ekspedisi dianjurkan dengan kerjasama Persatuan K dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Beberapa peserta mengongsikan pengalaman mereka semasa mengikuti ekspedisi berkenaan. Dari segi pengalaman adalah satu pengalaman yang berharga bagi kami, bagi semua peserta. Berbagai cabaran dalam perjalanan. Ini kali pertama, and for me mentality mesti kuat. Kaki pun mesti kuat, walaupun suka hiking, running pun masih belum cukup lah. Cabaran kami banyak di sana, actually-nya banyak.
seperti bukit-bukitnya agak curam, laluannya agak ada di tempat yang menuju ke puncaknya tu so very dangerous.